Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV. Malam ini Ruang Bicara bersama saya Man Jamil dan maaf sedikit kerana suara saya serak berikutan faktor cuaca dan juga keadaan sekeliling yang sekarang ni tidak menentu ya, dan disebabkan itu kejelasan. Tapi boleh dengar saya kira kerana cuma serak-serak sebegitu saja. Baik, malam ini Ruang Bicara akan membincangkan topik yang cukup sinonim untuk kita ketahui sepanjang bulan ini, kerana pada 24 Februari nanti Perdana Menteri dan juga yang merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan bajet 2023, di mana kita akan membicarakan mengenai bajet 2023 dan tekanan kos sara hidup yang pastinya akan dirasai oleh semua, bukan sahaja golongan B40 sehinggalah kepada T20 juga. Baik, untuk itu bersama saya ada dua tetamu yang cukup arif dalam bidang masing-masing di studio hari ini, iaitu di sebelah kiri saya Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selalu ke Bernama TV ya Prof ya? Rindu lah, lama datang. Dan di sebelah beliau pula adalah Dr. Muhammad Amim Osman, Pensyarah Kanan, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia UPM, dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Madani. Ini perkataan yang cukup sinonim dengan Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar, iaitu Madani, Yayasan Madani. Dr. Muhammad Amim, kebetulan ke bagaimana ni? Bukan kebetulan lah. Kebetulan. Ada rancang awal lagi. Baik, selamat datang kedua-duanya kepada program Ruang Bicara malam ini. Dan melihat kepada 24 Februari ini, rakyat tentu tertunggu-tunggu kerana bajet 2023 yang sepatutnya dibentangkan oleh kerajaan terdahulu yang telah pun dibentangkan dan berlaku perubahan kerajaan dan sebagainya, dan kali ini kerajaan perpaduan pula di bawah Datuk Seri Anwar. Jadi bagaimana Prof melihat apa keutamaan yang harus diberi oleh kepimpinan baru ini untuk bajet 2023 ini? Ya, sudah tentu semua menunggu bajet 2023 yang akan dibentangkan pada Februari ini, yang sebenarnya telah dibentangkan sebelum ini tahun lepas, tetapi disebabkan perubahan kerajaan maka kita ada bajet 2023 2.0. Dan yang menariknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menjadi Menteri Kewangan 2.0 juga. Betul. Pernah menjadi Menteri Kewangan pada tahun 1991 hingga 1998. Dan apabila saya melihat semasa beliau menjadi Menteri Kewangan yang pertama semasa itu, ada beberapa langkah yang beliau lakukan untuk menangani krisis kewangan Asia ketika itu, yang saya lihat ada ciri-ciri kesamaan yang berlaku sekarang dan kemungkinan akan juga berlaku pada bajet 2023. Sebagai contoh, kita lihat semasa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memastikan tidak ada berlaku projek mega, dan kita nampak dalam ucapannya beliau tidak mahu melihat lagi bangunan tinggi, tetapi fokus kepada bagaimana nak memastikan rakyat di Kuala Lumpur terutamanya yang ada gerai dipastikan kemudahan itu terjaga. Dan juga masa itu juga berlakunya pemotongan gaji menteri, dan sekarang kita tengok pun sama, gaji menteri potong, dan rasa baru-baru ini pun dia baru buat pengumuman bahawa peruntukan untuk setiap ahli parlimen untuk belanja pembangunan pun juga telah dipotong. Dan satu lagi ciri-ciri yang saya rasa akan berlaku pada bajet 23 ini ialah semasa tempoh beliau menjadi Menteri Kewangan yang pertama dulu, kita mengalami bajet lebihan ataupun surplus bajet. Okey, sehinggalah tahun 98, selepas itu menjadi defisit sehingga sekarang. Dan saya rasa bayangannya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan sentiasa bercakap tentang mengawal perbelanjaan, tidak mahu orang kata berbelanja berlebihan, saya melihat fokus bajet 23 ini akan bertumpu kepada bajet yang seimbang, yang tidak semestinya akan menjadi bajet yang terbesar seperti yang kita lihat sebelum ini. Setiap tahun sentiasa menjadi yang terbesar. Kali ini saya ingat penumpuannya lebih kepada memastikan kita tidak terlalu lebih berbelanja, kerana baru ni pun dah sebut hutang kerajaan dah bertrilion jadi itu yang saya nampak untuk bajet 23 ni. Sejajar dengan Doktor mengatakan tadi, Dr. Amir melihat peruntukan kalau kita semak kembali ketika kerajaan yang terdahulu 372.3 bilion diperuntukkan untuk bajet 2023 ni, dan kalau kita lihat peruntukan itu dibuat ketika negara berada dalam era untuk menuju ke fasa endemik selepas pulih daripada COVID-19, dan sekarang ini juga masih juga situasi yang sama Dr. Amim.
Adakah doktor merasakan wajar untuk kita mengurangkan pertukaran ini ataupun lebih baik menaikkan sedikit mengikut keadaan semasa? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bernama TV. Menjawab pada soalan tersebut, saya melihat beginilah. Dalam keadaan kita nak menghadapi World Global Recession ni, apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena berjimat. Dan mungkin saya lihat ada dengar-dengar kerajaan nak menumpukan kepada bagaimana mengawal subsidi. Bagi kita tengok kalau dalam bajet ni, selain daripada yang telah dibentangkan, dan sekarang pun tahun lepas pun kita dengar hampir 77 bilion direkodkan untuk subsidi. Dan dalam keadaan macam ni, kita pun tidak ada choice kecuali kita menyusun semula pengagihan subsidi kita yang tertinggi dalam konteks 3 perkara utama, iaitu minyak, subsidi minyak sampai 37 bilion. Dan kita tengok yang tahun 2022 yang baru ni, kemudian kita tengok pada minyak masak 4 bilion, dan juga yang termasuk yang subsidi elektrik yang diperkatakan nak turun kan. Sebab tapi saya rasa kerajaan boleh buat dalam konteks itu, dia mengurangkan penjarawan macam Prof cakap tadi, mengurangkan penjarawan dan kita dalam keadaan kita dalam family pun, kalau kita nak kurangkan bajet besar-besaran, ada elemen-elemen yang kita kena belanja juga. Kita tak boleh simply, cuma kita macam kita ni lah, kalau dalam family pun kita akan cuba mencari sudut-sudut kecil yang kita boleh menyimpan sedikit. Jadi dalam konteks menyimpan ni, kita melihat dalam sudut pengurangan subsidi lah. Contoh saya boleh tunjuk, kalaulah kita melihat rakyat kita lebih kurang 32 juta orang, dan foreigner yang berada dengan kita dianggarkan lebih kurang 3 juta orang. Dan kalau kita tengok di situ, katalah 40 bilion subsidi diberikan kepada minyak kan. Katalah kalau kita berbanding dengan 32 tu, lebih kurang 10%. Kalau kerajaan mewujudkan satu subsidi bersasar dengan mewujudkan satu sistem digital yang di mana setiap rakyat yang hanya ada kad rakyat tu dapat membeli harga minyak pada harga subsidi. Sebab minyak ni dia adalah sumber kepada semua jenis. Sebab saya ingat dulu masa ni Tan Sri Abdullah dulu, Datuk PM kita yang dulu, Tun Abdullah, dia pernah naik minyak RM2.70, ingat tak? Start tu semua naik, termasuk rumah dan lain-lain. Jadi kaedah untuk menarik subsidi secara macam segera ni, dia akan menyebabkan elemen transportation yang menyumbang kepada, sebab kita punya rantaian daripada pengeluar sampai pembeli, kita tak efisien tau. Jadi kalau kita tak dapat uruskan transportation ni, dia akan menyebabkan kos meningkat. Itu sebab kerajaan masih saling kait, kerajaan masih mengawal, masih bagi subsidi. Tapi bagaimana kaedah? Sekarang kita tumpu pada rakyat dulu. Itu kerajaan kena dalam bajet ni, saya rasa kerajaan kena tumpukan kepada memperuntukkan sejumlah wang untuk mewujudkan sistem ni. Sebab digital sekarang ni, kita pun beli dengan Lazada, Grab. Betul. Kan? Kita rakyat, siapa yang dekat dia boleh dapat kan. Betul. Itulah untuk. Jadi kalau Prof berdua melihatnya, satu keunikan kerajaan paduan sekarang ni, mereka memperkenalkan payung rahmah ni. Itu memang betul-betul dekat dengan masyarakat, kerana memang betul-betul fokus kepada rakyat di bawah, B40 dan sebagainya. Namun kita melihat sampai bila payung rahmah ini boleh bertahan? Adakah ia akan jadi setiap tahun secara tahunan? Kerana kalau dikirakan program payung rahmah ni melibatkan untuk menyelesaikan kos-kos sara hidup rakyat, khususnya di kawasan bandar, merangkumi 12 jenis barangan asas seperti mana yang kita sembang sebelum ni. Banyak juga berlaku ketirisan apabila barangan asas ini tidak sampai kepada rakyat misalnya, dan juga berlaku penyerokan barang dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat payung rahmah ini, usaha kerajaan perpaduan ini, bagaimana doktor melihat jaminan untuk inisiatif ini dapat betul-betul sampai kepada rakyat di bawah ni? Ya, pertama memang kita lihatlah ucapan pertama Dr. Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, memang itu dia punya fokus, iaitu kepada menangani kos sara hidup rakyat. Dan apabila kita tengok payung rahmah, kita tengok ada menu rahmah, yang RM5, jadi 12 inisiatif RM5 dan sebagainya itu. Ianya adalah lebih bersifat jangka masa pendek, sebab keperluan yang mendesak sekarang memastikan bahawa sekurang-kurangnya ada makanan di atas pinggan, di atas meja untuk golongan yang terkesan, terutamanya golongan rentan dan golongan B40. Namun kalau kita melihat adakah peniaga
yang restoran itu adakah mampu mereka menyediakan makanan yang harga sedemikian rupa dan sebagainya. Sudah tentu ia tidak orang kata mampan untuk jangka masa yang panjang. Ia memerlukan juga kemungkinan bukan sahaja bantuan ataupun subsidi daripada kerajaan, tetapi pelibatan masyarakat, NGO, komuniti, individu yang juga turut mahu menyumbang. Namun saya melihat semua ini hanyalah orang kata untuk sementara, kerana untuk memastikan rakyat dapat kemakmuran ataupun kesejahteraan, yang penting ialah untuk meningkatkan kualiti dan mutu kehidupan mereka. Bagaimana untuk meningkatkan mutu dan kualiti kehidupan mereka itu melalui memastikan mereka mampu menjana pendapatan, mampu memperoleh kerja yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, yang memerlukan kemahiran yang tinggi. Kerana ini yang orang kata boleh memastikan bahawa mereka tidak selalu sentiasa bergantung kepada kerajaan. Kerana kita pun tahu kerajaan mempunyai hasil yang terhad. Itu menyebabkan kerajaan pun terpaksa memfokuskan kepada penjimatan perbelanjaan. Oleh itu saya melihat dalam bajet 23 inilah mungkin kita akan mula nampak bayangan inisiatif jangka masa sederhana, jangka masa panjang, kerana untuk pada masa ini stopgap measures adalah payung rahmah, tetapi sudah pasti kita tidak boleh bergantung itu kepada itu semata. Mesti akan ada kesinambungan daripada program-program inisiatif lain yang akan dibentangkan di bawah bajet 23. Dan saya suka juga nak kongsikan petang tadi di mana satu kenyataan media dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri mengenai Jawatankuasa Dasar Fiskal Negara. Mengatakan bahawa Jawatankuasa Dasar Fiskal ni FPC yang bersidang buat kali pertama pada tahun ini menekankan bahawa kerajaan akan mengambil pendekatan bertanggungjawab dalam rangka belanjawan 2023 yang akan mengutamakan pemacuan pertumbuhan ekonomi yang berhemat dan juga pembangunan saksama, berpastikan keadilan sosial untuk rakyat Malaysia. Namun halangannya pada tahun 2022 hutang dan liability kerajaan hampir menjangkau 1.5 trilion ringgit ataupun lebih 80% daripada KDNK negara, dengan nisbah hutang dijangka akan melebihi 15%. Doktor, jadi melihat cabaran inilah yang harus dipikul oleh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Bagaimana doktor melihat untuk memastikan semuanya, kita hutang kena bayar, hutang sama ada di luar negara ataupun hutang dalam negara sendiri, dan rakyat juga perlukan kos sara hidup yang seimbang, yang tidak membebankan mereka. Jadi bagaimana pertimbangan itu pada pandangan doktor? Okey, saya melihat macam inilah. Kita melihat dengan hutang yang tinggi. Saya suka mengambil balik sejarah lama lah. Beberapa negara yang dulunya hutang yang besar, tapi dia dapat mengimbang dengan GDP yang lebih tinggi. Sebab kalau kita sepatutnya GDP lebih, kalau kita GDP meningkat, hutang mengurang, jadi ekonomi kita akan lebih dipaculah dengan baik. So apa yang ada sekarang, saya melihat kerajaan cuba untuk mengurangkan subsidi supaya dia dapat membayar lebih hutang, supaya bila kita banyak kurangkan hutang, dia akan menunjukkan kemampuan kita untuk membayar, kan? Sebab kalau kita hutang di kedai Cina pun, kalau kita di mana-mana pun, kalau kita bayar awal, kredit hotel kita tinggi, betul tak? Kalau kredit kad bayar penuh, bank akan tambah lagi kita kredit, kan? Kita juga hutang negara, kalau kita dapat bayar dengan lebih banyak dengan mengurangkan subsidi, dia akan mengurangkan kita banyak hutang. At the same time, keyakinan orang kepada kita lebih, sebab dilihat kita pandai mengurus. Sebab kalau mengurus negara ni macam mengurus family lah. Betul. Kalau hutang kurang, mengurus dengan lebih baik, jadi kita, orang yakin dengan kita. Kalau orang nak berniaga dengan kita pun, orang datang dengan kita. Sebab bila kita diyakini, orang akan datang ke Malaysia dan menabur. Itu kita akan dapat lihat di mana demand mata wang kita akan menjadi, maknanya bila orang, contohnya macam orang ada dolar, dia nak sebab orang nak masuk dalam negara, dia kena menggunakan mata wang yang ada dalam negara tu. Sebab you boleh tengok dalam duit ringgit tu, fiat money tu, wang ini sah diperlakukan dengan harga RM2, sah dilakukan dengan harga RM10. Maknanya bila nak masuk dalam sebuah negara, dia kena pakai duit mata wang negara tersebut. Betul. Kalau ke Indonesia, kena pakai Indonesia. So bila orang nak tengok negara kita ni, yakin boleh buat ni, dengan kadar kita punya apa, infrastruktur kita hebat, kita punya human capital kita yang sangat tinggi, universiti kita yang antara yang ranking terbaik di dunia. Jadi orang yakin selama ini, yang dalam 10 tahun ni yang kita hadapi masalah kewangan ni, keyakinan orang tu kepada kita. Sebab saya nak rujuk kepada
konsep wang tu. Sebab dia kata kos, bila cakap kos sara hidup dia ada kaitan dengan wang. Sebab wang fiat money ni konsep dia tak ada financial utility, sebab dia tidak ada nilai, diberi nilai oleh bank negara Malaysia dan dia sah dilakukan dalam sebuah negara. Jadi kalau kita nak bagi dengan mata wang kita kuat, kita kena ada dasar polisi, mana polisi yang baik, mana fiscal policy yang baik, kemudian keyakinan orang tu kepada, kalau saya dulu cakap tadi macam bank negara macam anak lah. Betul. Jadi kalau macam kerajaan tu macam bapa. Kalau bapa yang baik, urus duit dengan baik, contoh dalam konteks sekarang ni, kestabilan politik, tak ada lagi orang. Itu paling penting sebenarnya. Paling penting. Sebab bila orang nak melabur, dia nak tukar duit dolar ke ringgit untuk melabur dalam negara kita, dia tak suka tukar kerajaan lain sebab polisi akan berubah. Betul. Tengok macam 2022 dengan sekarang, bajet dah lain lah. Berbeza. Yang kedua, itu yang berkaitan dengan kestabilan. Kemudian orang tengok juga, pelabur juga tengok keterisan. Jadi kalau kita tengok apa yang Datuk Seri Anwar buat, ialah dia cuba menggunakan projek-projek yang dikatakan berbilion-bilion, dalam konteks tu dia dapat save 3-4 bilion. Maknanya dia dah, mungkin duit tu boleh digunakan untuk bayar hutang, ataupun kita tak boleh keluar bond untuk menjana yang 13 bilion untuk projek air tadi kan. Jadi kita dah kurang 3 bilion. Jadi mungkin bajet kita akan semakin berkurangan lah, sebab kita dah yang tu kestabilan kewangan, kestabilan politik. So bila orang yakin, orang akan masuk melabur dan mata wang kita akan kuat. Konteks dalam kos sara hidup, barang yang kita ambil itu banyak kita import. Sebab kita adalah negara net import makanan. Betul. Sebab kita dalam 10 tahun ni kita mengimport hampir 480 bilion. Dan tahun lepas kita net import makanan 39 bilion. Mana kita ekspor, kita juga import. Jadi 39 bilion. Jadi kalau bayangkan kalau mata wang kita kuat, yes, bila mata wang kuat, ekspor kita jadi mahal kan. Tapi untuk korporat dan lain. Tapi kalau rakyat di bawah yang rakyat terkesan, susah. Kalau mata wang kuat, makanan jadi murah, rakyat happy. Itu yang penting. Dalam bentuk kerajaan demokrasi moden sekarang ni, kerajaan nak tengok supaya rakyat suka. Itu dia tumpu kepada kos-kos ini. Kan? Jadi tapi dalam konteks yang pedagang, dia kena mula melabur dalam konteks inovasi supaya dia dapat mengurangkan kos penghasilan barangan. Ini mungkin dalam bajet ni kerajaan mewujudkan pelbagai dana-dana skim-skim pencukaian supaya kos-kos untuk dalam R&D untuk barangan ekspor kita tu diberi kepada syarikat. Jadi maknanya kenaikan mata wang kita tu jadi tidaklah dikesan sangat sebab kos production untuk produk barang kita ke ekspor ke luar negara kurang. Jadi saya nampak macam tu. Dan saya dengar pula juga kerajaan cuba akan mendapatkan bajet surplus untuk yang ke hadapan, sebab kita dapat simpan sikit untuk bayar hutang dan kita simpan sikit untuk pembelanjaan tahun depan untuk menjana ekonomi kita. Betul. Yang saya nampak sekarang macam itulah untuk diharapkan dapat dilaksanakan dalam mungkin tidak banyak, tapi dalam bajet negara ni dia bukan kata boleh magic membuat tahun ni semua cantik kan. Setahun dua tak cukup kan Doktor sebenarnya. Itu sebab tempoh 5 tahun perlu diberi pada kerajaan ini untuk melaksanakan apa yang dia. Kalau dia kita rakyat tak suka, kita tukar balik tahun 2027. Tengok pula kerajaan baru kan. Betul. Itu yang saya faham lah. Dan kalau kita imbas kembali juga ketika Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah tempoh hari, ringgit terus berubah. Yes. Seolah-olah memberi keyakinan bahawa inilah yang dimahukan untuk Malaysia. Namun itu saya akan tanya selepas ini, kerana mata wang juga main peranan untuk memastikan duit kita bergerak dan juga rakyat di bawah juga tidak terkesan, kerana ada pro dan kontra apabila turun naiknya mata wang ringgit Malaysia. Kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Boleh juga. Bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Hilman Jamil dan saya ditemani oleh dua individu cukup arif dalam bidang masing-masing, itu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School, dan di sebelah beliau adalah Dr. Muhammad Amin Uthman, pensyarah kanan Jabatan Pengurusan Sumber dan pengajar pengguna Fakulti Ekologi Manusia UPM dan juga merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Madani. Dan kami membicarakan topik mengenai menjelang bajet 2023 dan tekanan kos sara hidup yang pastinya dinantikan oleh semua rakyat Malaysia, khususnya yang akan menonton 24 Februari ini bajet 2023 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, kembali dengan sebelum kita berhenti rehat tadi,
mengenai isu mata wang ni. Ringgit Malaysia ketika Datuk Seri Anwar ni dilantik angkat sumpah menunjukkan peningkatan dalam tempoh seminggu begitu. Kemudian ada turun naiknya. Mungkin pada pandangan Prof, apa peranan ringgit apabila naik dan turun itu kepada ekonomi misalnya? Mungkin rakyat di bawah tak faham apa bagusnya ringgit naik kembali seperti dulu. Okey, memang kalau kita melihat hari ini pun ringgit kepada US dollar lebih kurang RM4.25 sen. Kalau kita tengok dalam masa 1 bulan dia dijatuhlah daripada RM4.40 kepada RM4.25. Turun lagi Bermakna dia makin mengukuh. Betul, lah. Dan pengukuhan ini kita tak nampak sehingga April tahun lepas. Maknanya dah lama tak mengukuh macam ni kan. Jadi apa implikasi dia? Betul lah kalau kita lihat ringgit kukuh ni membolehkan kita mengimport barangan dengan lebih murah. Tapi implikasi kepada ekspor itu kita menjadi lebih mahal lah, dan mungkin permintaan terhadap barang ekspor kita akan juga ada kesannya. Namun sampai bila kita nak sentiasa terkesan dengan kenaikan penurunan ringgit ni, sebab dia banyak dipengaruhi oleh pergerakan kadar faedah atau yang ditetapkan oleh Rizal Persekutuan Jabatan Syarikat. Apabila dolar mengukuh, kita pula terkesan. Sampai bila kita nak sentiasa terkesan? Itu sebab saya tertarik dengan Dr. Amin bila cakap pasal mata wang fiat, mata wang yang tidak ada intrinsic value ataupun ain. Sebab teknologi sekarang ni memungkinkan banyak jenis mata wang dicipta. Orang semua mungkin dah tahu pasal cryptocurrency yang paling famous Bitcoin. Sebenarnya cryptocurrency kat dunia ni dah ada lebih 4,000-5,000 jenis lah. Tapi semua tu kebanyakannya adalah mata wang fiat yang mana memang mudah terpengaruh dengan spekulasi. Dan ringgit kita pun pernah juga dipengaruhi oleh spekulasi pada Asian Financial Crisis dulu. Yang saya melihat teknologi sekarang di bawah teknologi blockchain ini memungkinkan banyak negara untuk mewujudkan satu mata wang yang dipanggil CBDC, Central Bank Digital Currency, yang merupakan mata wang kripto tetapi dijamin oleh kerajaan. Namun statusnya masih lagi mata wang fiat. Tetapi kita sebagai Malaysia, negara yang majoriti penduduk dia adalah Muslim, kita tahu bila bersebut pasal mata wang ni, mata wang ini sepatutnya sentiasa ada sandarannya. Dulu kita tahu dinar, dirham, sandarannya emas, perak. Namun tidak semestinya komoditi ini tertentu. Boleh juga komoditi yang diterima oleh masyarakat seperti beras, gandum, minyak sawit dan sebagainya. Dan bayangkan dengan teknologi blockchain ini, mata wang CBDC yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, sebab sekarang ni ada ura-ura lah untuk mewujudkan mata wang ini yang disandarkan pada komoditi yang boleh memastikan bahawa ianya stabil dan tidak terpengaruh dengan spekulasi di luar, kerana kita boleh fokuskan kepada penggunaan domestik. Tetapi kalau kita lihat di luar sana masih lagi menggunakan mata wang yang sedia ada. Tetapi di peringkat domestik ini sekurang-kurangnya kalau berlaku inflasi yang tinggi, kita masih lagi boleh redeem, tebus duit itu dengan komoditi. Sekurang-kurangnya ada benda yang bernilai yang kita boleh. Tetapi konsep ni kalau cerita malam ni takut semua panjang, semua mengantuk tak habis. Tapi saya bercakap ni tentang peluang thinking out of box, yang melihat bagaimana kita boleh cuba mengukuhkan ringgit ni melalui teknologi, dan juga kembali kepada back to the origin, kembali kepada asal, bahawa mata wang itu mesti ada ain dia, mesti ada intrinsic value dia. Macam sebelum ni ada negara lain telah memulakannya, Doktor? Saya boleh kita menjadi ikutan? Saya dalam konteks tu saya tak berapa mempunyai maklumat lah. Saya lebih tumpu kepada mata wang fiat ni dalam bentuk, maksudnya lebih bagi penerangan pada masyarakat. Mungkin Prof lebih faham lah, sebab MBA bawah ekonomi kan, sebab kita bawah fakulti ekonomi ni lebih kepada consumer. Maknanya Prof lebih kepada membincangkan dari segi ekonomi, dari segi perspektif pengeluar, kilang-kilang. Saya daripada pengguna isi rumah. Jadi macam kawan macam lawan dia sebelah pengeluar, saya sebelah pengguna. Okey, saya lebih pada nak dalam konteks fiat money yang saya cuba nak tunjukkan di sini adalah sebab bila kita cakap kos barangan naik kan, kos barangan naik, kita tak buat apa pun. Barang naik, apa salah kita? Apa salah pengguna? Apa salah rakyat?
Dia isu dia sekarang ni, bila kita kata fiat money ni, jadi dia bila kata fiat money, dia tidak ada nilai, dan nilainya ditentukan oleh kita punya demand supply, satulah kan. Yang kedua, ekonomi dunia. Sebab kita juga bila kita tengok daripada Bank Negara, World Bank, World United Nations, semua dia ada rantai bawah dia lah. Sebab bila kita cakap bila wujudnya 1944, bila habisnya Perang Dunia Kedua, wujudnya United Nations, wujudnya IMF, wujudnya WTO, wujudnya World Bank. Sebelum wujud World Bank, baru kita tengok bila kita merdeka tahun 1997, kita ada akta, kita mula pilihan raya tahun 1955, kemudian kita ada akta bank 1958, dan Bank Negara 1959, dan hanya mata wang kita mula fiat money yang dicetak pada tahun 1967. Dan mata wang sebelum tu, sebelum adanya mata wang ringgit kita ni, kita pakai wang British, dipanggil Commissioner of Currency Melaya, Sabah dan Sarawak. Kita pakai mata wang tu. Kalau tengok dulu ada mata wang 10,000 kan, kemudian kita bawa 1997 baru ada duit kita. Dan bila kita mula tu tahun 1971 dah berlaku pula krisis minyak. Bila krisis minyak, bila kan Amerika dia yang ada kuasa untuk mencetak dolar kan. Semua mata wang dunia dipack dengan dia pada satu ounce lebih kurang $30. Kemudian dia boleh dia kuasa dia kan. Dia jadi mata wang dunia, dia cetak, dia bantu pembangunan semula Europe melalui akta Marshall Plan tahun 1945. Dia bantu sebab lepas Perang Dunia Kedua habis, Europe habis. So, untuk membangunkan semula dia perlukan duit. So dia ambil keperluan tu, dia cetak duit, dan dia maknanya dalam konsep mencetak tu, maksud dia menggunakan kelebihan tu memberikan duit ke Eropah untuk membangunkan semula. Tapi disebabkan kegarahan mencetak tu, defisit negara dia, termasuk perang Vietnam tahun 1971, kita lihat dia tak mampu nak bertahan dah. So dia mula tarik sebagai peg tu, dia float, dan pada 1974 baru manage float. Itu sebab dalam sejarah Malaysia pertama, inflation paling tinggi 50% berlaku tahun 1972. Selepas 1971 bila dia float mata wang tu tak back by gold, jadi dia bagi manage float, manage currency kan. Jadi kita nampaklah mulalah mata wang naik turun naik, inflation macam tak boleh nak kawal, betul tak? Lepas tu mula dah tahun 1980-an Prof kan, wujudnya pasaran saham, orang boleh mula saham, pasaran modal, duit kan. Lepas tu ni bila ada fiat money ni, banyaklah financial engineering instrument dia. Ada bond, ada stock, ada macam-macam lah kan, ada futures kan. Benda-benda ni bermula dengan kertas je, tak ada value pun. Jadi bila benda tu dia orang flush duit dalam pasaran lah. Itu yang ekonomi bergerak. Itu sebab saya selalu cakap bila kata fiat money ni kan, baru ni saya pun susah dapat data tentang fiat money ni atau duit yang cash ni. Fiat money cash lah, tunai yang kita dengar. Kalau kita pergi bank, kita tekan nampak 2,000. 2,000 tu number lah, unit of account numbers. Dia hanya jadi bila kita draw keluar, itu cash, itu M1 kan. M1. So M0 yang kita apa cetak cuma 5% je. 5%. Itu sebab kalau kita tahu, cuba masuk open dosem. Note currency kita tahu berapa bilion kita punya. Kalau 5%, maknanya 90% tu dalam bentuk unit. Kita tak nampak pun. Betul. Itu sebab kita figure lah, angka. Dalam figure ya. Itu sebab kerajaan untuk pastikan orang tak panik, dia ada PIDM bawah Bank Negara Malaysia, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, untuk nak bagi rakyat tak panik. So bila ada tu orang tak panik lah. Satu. So bila kita rakyat faham yang berkaitan dengan fiat money, itu sebab wujudnya inflation dan interest. Inflation yang bila kita kata contohnya, bila kita mata wang kita tak strong kan, jadi kita kena, maknanya barang kita naik, bila tak strong tu barang import jadi mahal kan. Jadi kita terpaksa purchase lebih. Jadi itu yang inflation kan, sebab kos barangan luar mahal, kita kena beli dengan lebih pada barang yang sama. Itu inflation lah. So bila inflation, nak kawal dia apa? Interest. Supaya orang nampak interest, orang tak nak beli. Turun lah. Itu instrumen dia, sebab bila ada fiat money, kawal lah inflation dan interest. Jadi rakyat kena faham wujudnya dalam OPR semua tu adalah kaedah kerajaan untuk mengurangkan pembelian, supaya bila kos kita rendah, barang-barang pun tak naik. Jadi ada dia macam shilling lah, depan belakang lah. Timbal balik lah. Timbal balik kan. Tapi kerajaan terpaksa buat. Contoh tengok Turki ni, dia kata interest tu riba. Dia tak nak, bila mata wang dia lemah, inflation tinggi, katalah macam 16%, dia tak nak ikut. Dia tak ada interest. Dia turunkan lagi. So bila turun, apa jadi pada simpanan bond dan lain-lain? Kan? Orang tak nak, foreigner akan lari sebab apa?
Kalau you simpan dalam bond, inflation berlaku, paperless, you dah kurang bila nak convert. Dulu you beli kata $1, kata $1 4 lira. So kalau dah $1 8 lira, you tak tunggu lagi tak? Baik you jual, you ambil $. So lama-lama lagi dia tak naikkan interest, orang takkan balik ke dalam negara untuk kukang mata wang dia. Itu yang berlaku. Daripada saya pergi tahun 2015 dulu, saya pergi 2014, $1 tu lebih kurang 5 lira. Sekarang $1 18.8 lira. Tinggi. Itu yang negara-negara yang ada ekonomi. Kalau negara macam Lebanon, tak ada apa. Dia ada pelancongan dia. Apa jadi pada negara dia? You tengok dalam currency, mata wang dia dah tak bergerak dah. Sebab dulu $1 mungkin dia dapat dolar ke apa ni Lebanon kan. Sekarang dah untuk $1 tu 10 sampai nak bayar gaji kerajaan tentera dia pun tak cukup. Sekarang ni di Middle East, rakyat yang paling banyak dalam kemiskinan Lebanon dah disebabkan fiat money. Dia tak ada sandaran, keyakinan dan perang antara keluarga Masyion dan juga Hariri kan. Rafiq Hariri, keluarga dia orang ni dua lah, Islam dan juga saya ingat Druze Kristian kot. Mereka bergaduh lah dua-dua ni. Itu sebab benda-benda ni tidak boleh berlaku di Malaysia. Betul. Isu-isu perkauman saya sangat tak setuju dimainkan dalam apa-apa isu, dalam apa-apa ni period. Sebab negara kita very fragile sebab bila kita nampak macam isu-isu perkauman ni tak ada guna ni. Sebab bila orang tak yakin, orang keluar, mulalah mata wang kita lemah, barang naik, siapa yang rugi? Bukan yang main tu isu perkauman yang rugi, semua rakyat rugi. Itu yang kita kata fiat money tu jangan. Isu bangsa dan juga agama jangan main di Malaysia ni. Betul. Kalau kita nak stabil, kita nak senang. Baik doktor, kita tak nafikan perkara itu mungkin satu hari nanti kita akan laksanakan ni doktor ya. Namun dalam berbalik kepada bajet 2023 ini, kalau kita lihat sepanjang 10 tahun ke belakang ni, kita asyik fokus B40 B40. Sudah masanya atau tidak M40 dan ke atas juga dia beri perhatian sedikit untuk bajet 2023 ni doktor. Kerana kalau kita faham miskin bukan saja di kampung, bahkan sebenarnya miskin di bandar sebenarnya doktor. Orang kampung mereka apa yang keperluan mereka terhad, maksud saya kehendak. Mereka dapat duit, okey ni untuk beli barang dapur misalnya, untuk perbelanjaan, dah cukup itu. Tapi kalau hidup di bandar ni, utility segala-galanya perlu dibayar dengan pendapatan mungkin 4,000 sebulan. Itu pun para sidung saya kira. Mungkin pada pandangan doktor macam mana melihat untuk bajet yang akan datang ni? Ya, saya setuju sebab saya Hilman cakap lah 4,000 definisi untuk M40, tetapi purata perbelanjaan isi rumah di Kuala Lumpur lebih 6,000, di Selangor 5,000, dan kalau kita tengok purata harga rumah di Selangor 395,000, kalau KL lebih 400,000. Dan kalau kita nak cuma mengkelaskan isi rumah hanya berdasarkan gaji atau pendapatan isi rumah itu sahaja, tanpa melihat lokasi, tanpa melihat jumlah bilangan anak, tanpa melihat di mana mereka tinggal, sebab kita melibatkan kos pengangkutan sebagainya, maka ia tidak akan dapat benar-benar membantu dari segi orang kata pengklasifikasian itu. Kita ada data macam Dr. Hamid kata open dossier, sekarang ni kita boleh tengok pelbagai maklumat yang lebih terperinci, dan ini yang patut dilakukan. Tidak boleh ambil mudah saja, oh dia ni B40 dibantu, M40 ni kita biar. Dan kalau kita lihat masa bajet 2022, saya lihat masa tu ada banyak bantuan untuk B40 memiliki rumah. Bila tengok bajet 23 yang dibentangkan tahun lepas itu, adalah kata apa bantuan untuk M40 beli rumah, tapi daripada stamp duty. Tetapi masalah sekarang bukan nak setakat nak bayar stamp duty, nak apply loan untuk beli rumah pun tak lepas kan. Dan ini saya takut sebab apa? Walaupun lambakan rumah, tapi rumah ni mahal, bank pula dia orang kata dia strict, dia tak kasih tu. Akan ada satu budaya yang dah berlaku di Amerika Syarikat dan negara barat, iaitu yang kaya-kaya dia dah mula membeli rumah dengan jumlah yang banyak, sama ada syarikat beli rumah banyak-banyak ataupun individu beli rumah banyak, kemudian dia sewakan kepada penduduk rakyat. Baru ni ada satu viral video. Bahaya ke doktor kalau macam tu? Sebab ada satu viral video TikTok baru ni. Dia kata dia beli rumah, lepas tu dia bayar bulanan kat bank 1,600, tapi dia sewa 2,600. Jadi dia kata bangga sebab dia bayar 1,600 ke bank, 1,000 dapat ke dia.
Tapi bayangkanlah orang yang nak sewa tu kena bayar 2,600. Padahal kalau orang tu dapat pinjaman, dia cuma bayar 1,600 saja. Dan bayangkan kalau semua yang kaya-kaya ni buat macam tu. Maknanya rakyat B40, M40 ni selamanya jadi penyewa. Itu yang saya lihat. Okey, bagaimana nak menangani macam mana Doktor? Tu. Sebab sama juga kalau wang fiat ni dia terpengaruh dengan inflasi. Kalau tengok tahun asas 2010, sekarang 2023, kita dah hilang purchasing power lebih rasa 28%. Maknanya wang kita makin lama tidak mampu membeli barang sebelum ini. Betul. Dan bila rumah makin mahal, gaji tak naik-naik, dengan tambah lagi dengan inflasi, maka kita tidak akan dapat mampu membeli rumah pada masa sekarang, kecuali kita mengubah sistem pembiayaan itu sendiri. Mata fiat ini sebenarnya bagi saya abnormal, luar tabi'i. Dan juga pembiayaan membeli rumah menggunakan konsep pembiayaan sekarang ni pun sebenarnya yang menyebabkan kita sentiasa di dalam kesukaran untuk memiliki aset. Maknanya kalau kita nak tengok balik apa cadangan doktor? Sebab dia sebut masyarakat madani ni, dia cakap pasal insaniah atau keyakinan kejujuran. Betul. Maknanya adil sama, makasih syariah lah sebenarnya kalau kita lihat. Dan sistem kewangan ekonomi yang orang kata sempurna tu telah ada. Okey, sejak zaman Nabi lagi. Betul. Kalau kita lihat beli rumah, dia ada konsep musyarakah mutanakisah, maknanya tidak melibatkan riba. Nak beli kereta, kita ada konsep subscription base, dan juga kalau pinjaman kita ada kadru hasan. Kalau pembiayaan perniagaan, mudarabah musyarakah. Bermakna semua sistem pembiayaan yang tidak berasaskan perbankan yang melibatkan riba ataupun faedah ni telah ada. Dan kalau kita lihat orang mengungut rumah harga 300,000, tapi sebenarnya kena bayar sampai 700,000 sebab faedah atau dia panggil kadar keuntungan, dan itu yang banyak kena bayar. Oleh itu saya melihat kalaulah adalah dalam bajet 23 ini kerajaan memperkasakan alternatif pembiayaan. Nak beli rumah bukan melalui pinjam bank, nak sambung belajar bukan melalui pinjam bank. Orang kata pinjam PTPN bayar 100%, sebenarnya di belakang tu kerajaan kena bayar lagi top up 3-4% bayar ke bank tu kan. Jadi kita mahu supaya konsep koperasi, ahli bantu sama bantu, seperti di Kanada Ansar Housing Cooperative, mereka bantu ahli beli rumah tanpa gunakan riba. Kita nak tengok ada konsep masyarakat di Pakistan, Indonesia, yang mana setiap komuniti itu dibantu melalui konsep kadru hasan dan dicampur dengan hibah, tak ada interest. Sekarang ni kalau tengok Amanah Ikhtiar Malaysia nak bantu ibu tunggal, kos pengurusan ataupun kos pentadbiran 10%. Baru ni dia turun dah 2% ke 8%. Tapi 8% tu bagi saya tinggi untuk seorang ibu tunggal untuk melakukan perniagaan dan sebagainya. Saya haraplah dalam bajet 23 ni kita pergi kembali kepada back to the origin, kepada pembiayaan yang tidak berasaskan riba, supaya berkatlah dalam apa saja urusan mahu kerajaan mahu perniagaan. Baik. Menarik tu sebenarnya, kita tak usah ikut cara konvensional, ikut cara Islam yang telah pun diterapkan sejak zaman Nabi lagi. Dan kita teruskan lagi kupasan mengenai bajet 2023. Teruskan bersama kami di Ruang Bicara, kembali selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Hilman Jamil, dan juga saya ditemani oleh dua individu yang cukup arif dalam bidang masing-masing malam ini untuk membicarakan topik menjelang bajet 2023, tekanan kos sara hidup. Dan kita telah pun berada di blok yang terakhir, diam tak diam ya doktor berdua, di mana Profesor Bandia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif dan sebelah beliau adalah Dr. Muhammad Amin Othman. Baik, sebelum berehat tadi kita ada sembang menarik juga untuk kita terapkan suatu masa nanti insya-Allah ya, di mana skim untuk membeli rumah ni tidaklah mengikut cara konvensional yang berdasarkan kadar bunga dan sebagainya, interest dan riba dan segalanya. Mungkin pada pandangan Dr. Amin, apa yang perlu kita terapkan untuk bajet 2023 ni yang berteraskan membangun Malaysia madani sejajar dengan ayat madani itu sendiri. Okey, terima kasih pengerusi. Saya nak tengok dari segi kataan madani Tunal Mudun kan, civilization, tamadun,
Jadi lebih kata Datuk Seri kata Madani dia cuba nak bina satu masyarakat tamadun. Betul. Tapi bila tamadun tu, kalau dalam konteks belanjawan ni, kalau saya suka refer kepada ayat Quran, saya pun tak ingat surah tu, yang saya ingat ayat dia pendek je. Yamhaqullah ar-riba wa yurbi sadaqat. Yamhaqullah ni riba, maksudnya riba tu menyempit. Kan? Sebab bila kita riba ni dia ada kos atas tu. Mana kita punya RM1 adalah 3%, 4% kan. Kalau yurbi sedekah ni, bila kita bersedekah maksudnya infak, kita keluarkan sedikit zakat, kita keluarkan wakaf, ni benda-benda yang kita keluarkan daripada kita punya. Dan ingat, bila kita hidup dalam dunia ni sementara, yang akan menjadikan bekalan kita apa yang kita bagi pada orang. Betul. Yang hak kita yang kat dunia ni, apa yang kita pakai, apa kita makan, apa kita bagi. Sebab tu kalau ikut Islamic Financial Planning tu, kita earn, kita spend dan kita distribution. Itu konvensional. Dalam Islam, earn, distribution and spending. Spending masa akhirat. Jadi distribution tu masa kita hidup, distribute masa kita keluar zakat, kita wakaf, kita hibah, kita semua dalam elemen. Supaya pahala tu kita guna untuk ke akhirat. Ini patut diwujudkan dalam Madani, konsep kerajaan kita ni menggalakkan rakyat supaya banyak membantu kerajaan. Betul. Contoh satu kita tengok kan kerajaan masukkan duit untuk maintain universiti, tandas, apa-apa yang rosak. Padahal kerajaan dah buat tandas, buat office kita, bagi gaji kita, bagi pendapatan pada kita, kita berbeli rumah. Tapi kita setiap tak pernah menyumbang balik pada kerajaan. Contoh yang tandas yang rosak tu siapa yang guna? Kita yang guna. Tak boleh kalau ada satu Seksyen 44 Perundangan Akta ITA tu 1967 tu 1967 yang mana apa-apa yang diberikan oleh rakyat kepada ni konsep-konsep yang wakaf sedekah balik ni dapat potongan cukai. Supaya kita kalau itu dia dapat dilakukan dalam masyarakat Madani ni, contohnya ada tabung menguruskan universiti. Sebab saya tahu banyak universiti sekarang masalah disebabkan PKP baru ni 2 tahun. Sebab pendapatan universiti biasanya dapat daripada RM5, RM7, RM8 daripada sewa harian student duduk di universiti. 2 tahun kita tidak dapat duit tu. Banyak universiti dalam keadaan defisit. Jadi dalam keadaan defisit, maknanya sepatutnya ada kaedah atau pelan daripada kerajaan mewujudkan dana-dana universiti, contohnya University Global Fund, supaya alumni yang diberi pendidikan datang menyumbang kepada universiti. Contoh, sebab bawah atau Seksyen 44/6 ni Individual Tax Act 1967, dia boleh bagi sampai 7% daripada aggregate income. Maknanya kalau semua faham konsep ni, pendidikan ni, dia akan keluar, dia akan potong gaji, masuk ke universiti dia, masuk ke sekolah dia. Kalau kita kumpul duit ni sikit-sikit, RM5, RM6, RM7 kan, kerajaan tak perlu guna duit untuk perbaik universiti, sekolah. Sebab saya baru baru ada satu dana kerajaan buat untuk sekolah ni, iaitu dana potongan untuk penyelenggaraan sekolah di Malaysia. Dia peruntukan lebih kurang 1 bilion. Yang nak perbaik sekolah 1,800 biji sekolah. Tak cukup. Jadi saya rasa rakyat kena mula memikir kepada dia memberi, jangan dia hanya menerima. Kita selalu cakap, apa kerajaan boleh bagi? Aku dah undi kerajaan, BERIM lah, semua, maknanya semua nak minta kerajaan. Kalau kita minta macam tu, kerajaan tak cukup, kita yang kena bahananya. Tapi kepada yang senang tu, kita mungkin boleh macam yang T20, M40. Sebab saya percaya satu je, kalau kita memberi, barakah pemberian tu kepada orang lain, kita dapat dalam keadaan pelbagai. Contohnya, kita buat kereta, tayar tak pecah. Orang yang kadang-kadang ni, lama, barakah tu mungkin adalah Tuhan selamatkan kita dalam konteks yang lain lah. So itu salah satu contoh yang kalau ni kerajaan patut tengok dalam bajet ni, mungkin kita perkukuhkan dalam Seksyen 44/6 ni, supaya banyak insentif cukai diberikan kepada rakyat yang menyumbang. Saya nampak kalau ramai menyumbang dalam konsep wakaf di negara Turki ni, pada satu ketika dana wakaf tu hampir 70% kerajaan tak perlu berbelanja sebab negara tu dibantu oleh dengan wakaf. Itu yang Madani sebetulnya. Kerajaan tumpu pada tu. Bila kerajaan, sebab rakyat pun ada duit, kadang-kadang habis duit untuk pay overseas. Rakyat Malaysia boleh banyak pay overseas kan. Cuba bagi insentif cukai tu, kalau you bayar ni you dapat. Jadi maknanya kefahaman tu, bila rakyat memberi, kerajaan boleh mengurangkan bajet pada benda-benda yang tak perlu, especially yang kerajaan dah bagi pendidikan sekolah. You dah masuk universiti, gaji you tinggi sampai berbelas ribu, berpuluh ribu kan, takkan tak ada sedikit rasa untuk memberi pada kerajaan? Betul tak? Kalau kumpul-kumpul sikit, banyak bajet-bajet kerajaan, especially dalam bentuk penyelenggaraan universiti, sekolah dan lain-lain. Tak perlu kita kerajaan keluarkan. So
cukai yang dapat tu kerajaan gunakan untuk pembangunan negara, infrastruktur, pelaburan dan lain-lain. Sebab bila kerajaan banyak pada pelaburan, ramai orang boleh kerja kan, banyak kelang baru diwujudkan. Jadi konsep yang tadi tu kata wayrubus sadaqat tu, sedekah yang kita beli, kita keluar daripada diri kita untuk masyarakat awam, dia akan menyebabkan negara kita sangat stabil. Itu yang patutnya dalam madani konsep al-mudun, tamadun. Mana tamadun ni kita kena tunjuk pada seluruh dunia. Malaysia adalah negara yang mempunyai masyarakat yang kita memang terkenal sebagai orang yang banyak berwakaf, banyak membantu negara-negara lain. Patut ditumpukan dalam keadaan membantu negara balik. Dalam keadaan begini, dalam keadaan memerlukan wang-wang yang untuk pembelanjaan, menyusun balik infrastruktur yang rosak. Sebab bila PKP, saya tengok banyak bangunan kerajaan, universiti sampai yang kadang-kadang reput sana reput sini kan. Dalam ni takkan kerajaan nak keluarkan duit. Betul. Untuk biar kerajaan tumpu benda lain. Untuk dalam konteks dia nak mengurus universiti, menguruskan ekonomi negara, biar benda-benda kecil ni rakyat pula ambil tanggungjawab. InsyaAllah bila kita keluar, takkan ada yang rugi apabila kita keluar. Ya, sebab kecuali kita, sebab yang jadi beban negara ni sebab bila rakyat semua ada duit, dia simpan. Itu yang hakullah riba tu. Dia simpan untuk dia dapat untung. Sebenarnya dia menyempitkan diri dia. Betul tak? Kalau dia bagi, maknanya banyak benda-benda yang dia dapat manfaat kepada rakyat tu dan pada diri dia sendiri. Negara yang banyak rakyat dia banyak menyimpan kan, yang mana negara tu mana bagi saya sempit lah. Sebab dia tak kongsi kekayaan yang ada tu pada orang lain sama. Itu yang saya kata dua ayat tu sangat, dan saya sangat dalam kelas saya memang saya tekan ayat ni kepada pelajar kita. Ingatlah kita hidup tak lama. Betul kan, esok mungkin kita mati. Apa yang bawa bekalannya? Makan, minum untuk dunia. Ke akhirat tu apa yang kita bagilah, sedekah, zakat, wakaf. Sahabat-sahabat dulu mana ada harta yang disimpan, semua dia wakaf untuk jalan Allah. Kita pun kena buat macam tu. Ini yang asal Madani nak buat sekarang ni. Dalam konsep kita ni, kita buat konsep banyak membaiki masjid-masjid menggunakan konsep Qadar Hasan Sumul Waqaf. Yang saya dah buat beberapa tempat, kita pinjam dia orang. Bila dipinjam, kita perbaik surau tu, kita wujudkan lot-lot wakaf, orang wakaf balik. So maknanya pinjam, bayar. Tetapi apa yang dia dapat? Bila orang tu keluar Qadar Hasan tu, dia keluarkan duit daripada bank, dia tak ada untung kan. Tapi duit dia tak hilang, principal. Sebab dia bagi pinjam. Kat mana untung dia kat akhirat? Tu prinsipal yang dia rugi, yang interest yang dia rugi tu. Itu pahala dia. Jadi dalam konsep ni kita dapat kurangkan apa tahu? Bila kita dapat Qadar Hasan ni, kita dapat beli barang siap terus. Kalau kita kutip sikit-sikit, inflation tu menyebabkan kos daripada 500,000 nak 600,000, 700,000, 800,000. Punca naiknya. Itu yang kalau kita dapat rakyat banyak faham konsep Qadar Hasan ni, bagi pinjam yang banyak-banyak berjuta-juta dalam akaun tu, bagi pinjam buat masjid, buat sekolah, buat anak yatim yang mana kerajaan tak perlu buat dah. Dan rakyat pula yang ada lebih tu, ada lebih wakaf pula, dapat tax exemption bawah wakaf ni. Jadi yang memberi pinjam duit wakaf bayar balik. Jadi itu yang patut ada dalam masyarakat Madani Malaysia. Betul. Dan saya teruja juga untuk mengetahui perkara ini, dan tentunya ia balik kepada pendidikan, doktor. Yes. Segalanya perlu diterap lebih awal. Yes. Di zaman kecil misalnya, untuk konsep wakaf dan sebagainya. Baiklah, berbaki lebih kurang 10 minit saja lagi sebelum kita berakhir. Mungkinlah doktor mungkin ada harapan tersendiri dan melihat pelbagai onak duri kerajaan Malaysia sepanjang 5 tahun ini. Kalau kita lihat 3 Perdana Menteri ditukar dan ini yang terbaru. Apa agaknya untuk bajet 2023 ni yang mungkin perlu disentuh oleh Datuk Seri Anwar? Ya, sebenarnya saya dah mengikuti bajet ni dah lama, doktor. Dah lebih 10 tahun. Setiap tahun kita dengar ucapan kita teliti semua tu. Walaupun kerajaan telah berubah, 5 minit lagi. Walaupun kerajaan telah berubah berkali-kali, tetapi yang menyediakan teks ucapan yang tema ataupun teras itu adalah kumpulan yang sama. Orang yang sama, doktor pun kenal lah, saya kira. Orang yang sama dalam Menteri Kewangan tu. Betul. Jadi yang saya harapkan kali inilah, apa harapan saya, kerajaan Madani yang baru ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dapatlah orang kata kita mencetuskan orang kata perubahan paradigma dari segi penyediaan bajet itu sendiri. Kalau mana yang perlu ditukar tu tukarlah. Tak perlu orang kata kena ada orang kata style ataupun konsep yang sama. Sebab sekarang ni kita cakap tentang isu mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, macam Dr. Hamid cakap lah. Takkan kerajaan saja nak buat,
takkan Datuk Seri Anwar je nak buat. Saya tengok Semua hari ni pula. dia macam-macam idea dia ada. Yang saya nak tunggu sebenarnya, setiap menteri, setiap pemimpin, sama ada di agensi, badan berkanun, GLC, saya nak tengok juga inisiatif setiap pemimpin ni. Sebab satu orang tak boleh one man show. tak boleh one man show. Jadi kita nak pastikan ia menjadi inspirasi kepada semua, bahawa kita berani untuk mencuba sesuatu yang orang kata sebab orang kata buat sesuatu benda yang sama mengharapkan perubahan tu sesuatu yang gila lah. Kita dah cuba macam-macam, tapi sebenarnya saya nampak sama je. Naikkan OPR, pump Dia in the seorang money, tersekat doktor di pump in the money. So tak boleh orang kata nak harapkan sesuatu yang lain. Oleh itu dalam bajet 23 ni saya harap berlakulah orang kata perubahan yang memang diharap yang ada dalam konsep masyarakat madani itu yang lebih berteraskan rakyat. Baik doktor, 2 minit lagi doktor. Okey, saya ada 3 benda. Apa harapan doktor? Saya 3 benda je. Saya rasa kerajaan kena mula mengambil kepakaran tempatan. Sebab betul. kita banyak research, macam-macam data kita dapat, tapi saya rasa minta maaf banyak tak digunakan oleh kerajaan. Dan yang kedua, kita tengok patutnya pakar-pakar kita universiti kan. Kalau kerajaan menteri-menteri yang baru ni kan, kalau diwujudkan satu kaunsil penasihat cadangan idea. Sebab saya ambil satu sejarah, saya jumpa Tan Sri Muhammad Taib, Menteri Besar Selangor. Saya jumpa dia. Apa hebat dengan Tan Sri? Dia kata, saya ni dulu masa jadi Menteri Besar, saya banyak konsultan-konsultan, kumpulan-kumpulan pemikir. Bila saya dewan fikir, saya buat saya lancar. Orang nampak saya hebat lah. Padahal yang beri input ni mereka-mereka ni yang beri input. Kan? Orang tengok kita, padahal orang tak tahu yang buat kerja ni orang belakang kita. Begitu juga menteri-menteri yang ada sekarang ni, wujudkan banyak kaunsul, cari bucket daripada pasaran, daripada universiti, maknanya wujudkan satu kaunsul dalam kementerian tu supaya membantu idea-idea baru. Okey, yang kedua saya tengok kerajaan Berakhir dia mula nak mengurangkan projek mega. Sebab banyak projek mega ni banyak rumah untuk orang luar, untuk orang kaya. Rakyat saya tak ada rumah. Itu yang daripada Singapura, satu jangan yang baik. Tapi dipolitikkan. Saya kata tak perlu politik sebab untuk kebaikan kita. Nanti yang dapat pun manfaat anak-anak kita juga. Yang ketiga, saya harap kalau boleh kerajaan melihat kepada yang ketiga tu saya dah lupa sikit lah sebabnya. Tapi yang dua tadi patut kerajaan lakukanlah untuk dalam tempoh yang terakhir ni untuk dilaksanakan oleh kerajaan lah. Yang tiga tu saya tak ingat dah. Boleh kita simpan untuk sebelum bajet nanti mungkin kita undang sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Profesor Manja Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School, dan juga Dr. Muhammad Amin Uthman, Pensyarakanan Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia UPM, yang merangkap juga Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Madani, kerana banyak perkongsian dan juga percambahan idea yang dapat dikongsikan bersama ruang bicara malam ini. Mungkin kita akan undang sekali lagi sebelum bajet 2023 24 Februari ni. Dah ada stesen booking ke doktor? Dia nak terus bersama kami di Bernama. Doktor, terima kasih. Baik, tentunya bagi anda di luar sana, 24 Februari ini adalah yang dinantikan pembentangan bajet 2023 membangun Malaysia Madani. Kita lihat apa yang Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan kita mungkin akan mengubah sedikit sana sini dalam bajet yang telah pun dibentangkan oleh kerajaan terdahulu. Namun segala-galanya adalah untuk kepentingan rakyat yang pastinya memberikan keadilan sosial kepada semua dan sejajar dengan konsep Malaysia Madani, di mana rakyat hidup bersatu padu tanpa mengira apa jua warna kulit dan juga perbezaan agama dan sebagainya. Kerana inilah Malaysia kita terbentuk sebenarnya sebegini. Saya kira itu saja untuk ruang bicara malam ini. Teruskan bersama kami di Bernama TV untuk perkembangan semasa dan dalam dan luar negara. Saya Irfan Jamil mengundur diri. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.